Okey, termasuk dalam bab fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu mula ubah. Ini adalah bab tingkatan 4, bab 1. Kita lihat soalan 1. Selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Okey, bila jumpa soalan macam ni, selesaikan persamaan kuadratik, maksudnya kamu kena tukar dulu persamaan ini ke dalam bentuk persamaan am, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Baru kamu boleh cari nilai x. Okey, macam mana nak tukar? Tengok keadaan dia lah. Dia ada macam-macam bentuk ya. Jadi yang ini, dia bagi 1 per x tolak 2 sama dengan 5x per 4x tambah 3. The first step, kita buat peneraban silang macam tu. Sebab dia sama dengan, jadi 1 darab dengan 4x tambah 3 sama dengan, darab silang ini darab ini darab itu. Itu namanya peneraban silang. X tolak 2 darab dengan 5x. Okey. Lepas tu kalau darab 1, dia dapatlah jawapan yang sama kan. Okey, yang ini kembangkan. X darab dengan 5x dapat 5x kuasa 2. Okey. Negatif 2 darab 5x dapat negatif 10x. Darab ya. Nak buang kurungan, kita darab. Lepas tu kita kumpulkan x tu, ataupun pindahkan semua pergi depan atau pergi belakang dulu. Tengok keadaan. Kalau tengok yang ini, 5x kuasa 2 ni, dia positif kan. Jadi kita pindahkan yang inilah dulu. Okay, pindahkan ini semua pergi belakang. Jadi tinggal kosong. Sebab tu dah pindah kan. Sama dengan 5x kuasa 2 tolak 10x. Pindah, dulu positif kan. Pindah jadi negatif. Tolak 3. Okay, sebab apa? Sebab kita pindah pergi belakang. Kosong sama dengan 5x kuasa 2. Yang mana yang ada x sama-sama x ni kita selesaikan. Okey, negatif 10 tolak 4. Hutang 10, hutang 4. Jadi hutangnya jadi 14. Tolak 3. Baru kita pindah pergi depan semula. 5x kuasa 2 tolak 14x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi sudah bentuk persamaan ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, dah dapat ini, kita gunakan kalkulator. Ada dua cara, ataupun kamu boleh gunakan secara manual. Tapi kita guna kalkulator lebih cepat ya. Okey, yang ini kita jadikan dia sebagai A. Dengan negatif sekali, ini B dan ini ialah C. Kalau dia negatif, ambil dengan negatif dia. Okey, ambil kalkulator kamu. Tekan on. Okey. Tekan mode 3 kali. Tekan 1 untuk equation. Lepas tu tekan anak panah ni ke kanan. Okey. Lepas tu kamu tekan 2. Okey, nampak tu? A tanda soal kan? Jadi A dia berapa tadi? A ialah 5. Tekan 5. Tekan sama dengan B. B ialah negatif 14. Negatif 14. Tekan sama dengan C. C ialah negatif 3. So, kamu akan jumpa X1 sama dengan 3. Okay, jangan tulis 1, tulis je X. Tulis di mana? Tulis di bawah sekali. Okay, X sama dengan 3. Satu lagi, tekan lagi sekali sama dengan X2 sama dengan negatif 0.2. Kita tukar dia pergi pecahan. Okay. Tekan shift. Tekan ABC. Nampak tu? Dapat negatif 1/5. X sama dengan negatif 1/5. Okey, ni belum lagi jawab. Ini jawapan dia yang terakhir ya. Tapi kamu kena ada jawapan lagi yang sebelum ini. Di antara tu ada jawapan lagi. Maksudnya dia akan naik ke atas. Okey. Kamu bekerja ke atas pula. Okey. Buat 2 kurungan. 1, 2 sama dengan 0. Okey. Okay, macam mana nak buat kurungan ni? Kita tengok. Kita ada 2x kan? Maksudnya ini ialah x yang pertama. X yang pertama, yang ini x yang kedua.
Okey, jadi X yang pertama, kita maksudnya kita bekerja balik ke atas. Maksudnya 3 ni pindah pergi depan. 3 ni kalau pindah pergi depan, dia akan jadi apa? Negatif 3. Okay, kalau sini tambah, dia jadi tolak. Sini tolak, dia jadi tambah. Nah, ini pula, sebab dia ada pecahan ini, 5 di bawah ni, pindahkan 5 dulu. 5 dia pergi sebelah, dia jadi 5X. Sebab dia bahagi kan? Pindah jadi tolak. Sebab ini tolak, dia akan jadi tambah. Tambah berapa? Tambah 1. Okey, baru siap. Okey. Okey, soalan yang kedua. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Okay. Jadi dia suruh cari nilai X. Nak cari nilai X, dia tak bagi luas, dia tak bagi perimeter. Jadi so kamu gunakan teorem Pythagoras yang ini. Iaitu kita tahu rumus dia, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So C itu ialah hipotenus. Hipotenus itu ialah sudut, garis yang paling panjang dan berhadapan dengan sudut 90 darjah. Jadi kita buatlah, cikgu susun di depan dah terus senang. X tolak 7 kuasa 2 kan, tambah dengan X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Okey, X tolak 7 kuasa 2 tu maksudnya X tolak 7 tambah X kuasa 2 tolak 13 kuasa 2 ialah 169 sama dengan kosong. Terus kita pindahkan dia ke sebelah, dia bisa sama dengan kosong. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu carilah yang X tolak 7, X tolak 7 ni kan. Ini boleh gunakan kaedah kembangan. Kamu kembangkan dia. Ataupun kamu boleh gunakan kaedah jadual. Jadual apa senang. Tu kan. X tolak 7, X tolak 7. X tolak 7 persamaan pertama yang kedua. Jadi yang ini kamu darab saja. X darab X, X kuasa 2. X darab dengan negatif 7, negatif 7X. X darab negatif 7, negatif 7X. Ini jadi tambah 49. Jadi macam mana nak tuliskan ke dalam sini jawapan dia. Okay. Yang ini dengan yang ini ialah di satu di depan, satu lagi di belakang. Okay, so yang ini di tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni nak buat apa? Kita tambah. Okay, tambah. Negatif 7X tambah negatif 7X, kamu akan dapat negatif 14X. Jadi ini persamaan dia. Jadi tulis kat sini, kita dah dapat jawapan. X kuasa 2 tolak 14X tambah kurungan. Tambah 49 tambah X kuasa 2 tolak 169 sama dengan kosong. Okay. Dapat tu. Okay, kumpulkan yang sama. Cari kawan. X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Jadi, X kuasa 2, X kuasa 2 jadi 2X kuasa 2. X ada kawan ke tidak? Dia ada kawan. Jadi, terus tolak 14X. Lepas tu, positif tambah 49 tolak 169. Gunakan kalkulator ya. Jadi, akan dapat tolak 120 sama dengan kosong. So, cara dia sama juga macam tadi. Mod sampai jumpa equation, tekan 1. Tekan anak panah. Okay, tekan 2. Okay, sekarang A dia. A dia yang mana? A dia ialah 2 ni yang depan. Depan ialah A. Tekan 2. Tekan sama dengan B ialah negatif 14. Tekan lagi sama dengan C ialah negatif 120. Tekan sama dengan. Kamu akan dapat X1 sama dengan 12. So, tulis je. Kasih jarak sikit sebab kita mesti ada satu jalan lagi yang ini. Kita belum tahu lagi. Jadi, kita buat dulu ni. X sama dengan 12. Satu lagi. Sama dengan lagi sekali. X sama dengan negatif 5. Lepas tu, kita bergerak ke atas lah. Okay. Ini nak bergerak ni tengok daripada sini lah. Ini untuk kurungan yang pertama. Ini untuk kurungan yang kedua. Jadi, letak X, letak X. Yang ini pindahkan. Positif dia akan jadi negatif. X tolak 12. Yang ini negatif dia akan jadi tambah. Okey, selesai jawapan kamu. Tapi dia kata cari nilai X. Mungkinkah X sama dengan negatif 5? Tidak mungkin. So, yang ini kita tolak. Tidak diterima. Ataupun reject. Kenapa? Sebab tiada sisi yang
negatif. So jawapan dia ialah X sama dengan 12. Itu jawapannya. Okay, soalan nombor 3. Diberi salah satu fungsi bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak Px ialah negatif 4. Dengan keadaan P ialah pemalar. Cari nilai P. Okay, dia bagi X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak Px. Okay, salah satu punca dia ialah X sama dengan negatif 4. Okay, dia ada 2 punca kan. Dia bagi salah satu punca dia ialah X sama dengan negatif 4 ini. Itu punca dia X. Itulah nilai X. Jadi masukkan saja X tu ke dalam persamaan. Okay, X kuasa 2. Yang ada X tu kita kasih kurungan. Okay, jadi masukkan X tu negatif 4 kuasa 2 tolak 5 negatif 4 sama dengan 4 tolak P negatif 4. Okay, dah masukkan X tu, kamu akan dapat ini negatif 4 kuasa 2 ialah 16. Ataupun ambil kalkulator lah, senang. 16. Ini kamu darab, akan dapat 20. Okay, sama dengan 4. Negatif dia akan jadi positif. P darab negatif 4, jadi positif lah, negatif. Lepas tu kita mahu P sahaja, jadi 16 tambah 20, 26. Okay, 36. 16 tambah 20 ialah 36. Tolak dengan 4 sama dengan 4P. Jadi 32 bahagi 4 sama dengan P. Kita dapat P sama dengan 8. Okay, itu P. Dapat jawapan P sama dengan 8. Okay, soalan B. Cari punca yang satu lagi. Kita dah dapat puncanya ni kan. Cari yang lagi satu. Maksudnya kita masukkan je lah P ke dalam persamaan tu. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak 8X. P tu kita masukkan ke dalam. Jadi gini kan. Kita ambil daripada sini. Sebab kita nak cari punca yang lagi satu. Jadi kita kembangkan. Kita jadikan dia dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi pindahkan semua di sebelah. Tambah 8X tolak 4 sama dengan kosong. Nampak kan? 4 jadi negatif. Ini tolak dia tambah. Cikgu bagi terus dia pergi dekat kawan dia ni. Supaya senang. Nampak? Jadi X kuasa 2. Negatif 5 tambah 8. Hutang 5 bayar 8. Ni berapa? Jadi 3. Sama dengan kosong. Jadi ambil kalkulator. Kita kira lah. Macam tadi maksudnya tadi cikgu dah buat ni. A dia berapa? A ialah 1. Kalau tiada nombor tu maksudnya 1 lah. Tekan sama dengan B ialah 3. Tekan sama dengan C ialah negatif 4. Tekan sama dengan. Dapat X yang pertama ialah 1. X yang kedua ialah negatif 4. Jadi jangan lupa dia ada 2 kurungan dulu. Sama dengan kosong. X sama dengan 1. X sama dengan negatif 4. Lepas tu kita jadikanlah dia X ini tolak 1. Ini tambah 4. Jadi X yang lagi 1 ialah punca lain. Ialah 1 lah. Kan negatif 4 ni sudah bagi tahu. Yang satu lagi ialah 1. Okey, dah siap. Okay, soalan ke-4A. Lakarkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Jadi macam mana kita nak lukis fx tu disama dengan y lah. Macam paksi y lah. Jadi lukis ni kita kena cari dulu punca dia lah. Sebelum lukis cari punca. Dia sudah bagi x kuasa 2 tolak 4x tolak 5 sama dengan kosong. Jadikan fx tu kosong. Kita cari punca dia dulu. A1 ialah 1. Tekan sama dengan. Macam tadi juga ya. Negatif 4. Tekan sama dengan. C ialah negatif 5. Tekan sama dengan. Kita akan dapat X sama dengan. Jangan lupa ya. Buat dulu kurungan ni. X sama dengan 5. Satu lagi.
X sama dengan negatif 1. Okay, dapat itu. Jangan lupa X tambah 5. Yang ini, X tolak 5 sebab sini positif kan. Jadi yang ini X tambah 1 sebab sini negatif. Okay, dapat macam ni baru kita boleh lakar. Jadi untuk lakar dia, kamu kena gunakan pembaris lah. Dia cuma lakar sahaja, tak perlu yang apa orang cakap gunakan graf semua. Cuma kamu lakar, dia ada fx. Okay, y tu jadi fx Patutnya dia ada y dengan x kan, tapi sebab gitulah. So sini kita ada x. Okay, jadi agak-agak sajalah 5 sampai mana. Okay, kita buat dulu dia punya ni pintasan x dia. Ni namanya pintasan x lah ni. Kita cari punca ni. Punca ni ialah pintasan x dia. Sini ialah kosong. Dia tak agak-agak lah. 1, 2, 3, 4, 5 tu kat sini. Jangan main letak je. Jadi sini negatif 1. Nampak kan? Okay, sekarang kita tengok dulu graf dia. Graf dia nak senyum ke nak masam? Ingat lagi. Kat depan ni ialah A. Kan dia tahu. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kalau A positif, maka graf dia senyum. Kalau A negatif, maka graf dia sedih. Sekarang A ialah positif. So, graf dia ialah senyum. Lepas tu dah cari pintasan X, kamu kena tahu apa pintasan Y dia. Maksudnya yang inilah yang dfx tu pintasan Y berapa? Senang saja. Tengok je di belakang ni. Inilah dia punya pintasan Y. Negatif 5. Negatif 5 tu di mana? Di bawah. Patutnya di bawah ni yang panjang tadi. Tak apa. Teruskan saja. Di bawah. Negatif 5. Kan dia bilang negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 5. Lepas tu kamu lukislah. Okay. Okey, langkah yang seterusnya tadi kita dah cari mula-mula. Langkah 1 kita tentukan dulu sama ada graf itu senyum atau sedih kan. Itu langkah 1. Langkah kedua, kita cari pintasan X dia ini. Itu pintasan X. Langkah ketiga kita cari pintasan Y. Dah dapat langkah ketiga, kita buat lagi langkah keempat. Langkah keempat, kamu kena tentukan paksi simetri. Macam mana nak tentukan paksi simetri? Kita ada rumus. Kita dah belajar itu X sama dengan negatif B per 2A. Itu rumus untuk tentukan paksi simetri. Jadi X sama dengan B, kita tahu B kita ialah negatif 4 kan. Negatif 4. Nampak ni B. Yang B ni A. A1, B negatif 4, C negatif 5. So, X sama dengan negatif B ialah negatif 4 per 2A. A ialah 1. Jadi, kita tahulah paksi simetri kita ialah negatif 2. Negatif 2 di mana? Sorry. Negatif dia akan jadi positif. Okey. Sebab apa? Sebab B tu negatif 4. Negatif akan jadi positif X. Jadi X kita ialah positif 2. Di manakah positif 2? 1, 2, 3, 4. Sini kan 2. So itu kita punya paksi simetri kita. Tahu paksi simetri? Kalau ini senyum, paksi simetri ialah yang di tengah-tengah. Itulah paksi simetri. Okay, untuk lukis kita kena tahu paksi simetri tu supaya bila kita lukis dia akan jadi sama kiri dengan kanan ini. Okay, itu langkah keempat. Okay, langkah yang kelima. Ada banyak langkah ni. Langkah 1, 2, 3, 4. Okay, langkah yang kelima. Kamu kena tentukan titik maksimum atau titik minimum. Okay. Memandangkan graf kita senyum di bawah, maksudnya dia mempunyai titik minimum. Jadi kita cari dulu titik minimum tu. Macam mana nak cari titik minimum? Kita tahu dia punya persamaan dia F(x) sama dengan
X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Okey, kita tahu sudah X tadi 2 kan. Masukkan saja X tu 2. So 2X 2 kuasa 2 tolak 4 2 darab 2 tolak 5. So kita akan dapat berapa. Guna kalkulator kira dapat berapa. So kamu akan dapat negatif 9. Jadi dia sama dengan Y lah ya. Jadi kita tahu sudah titik minimum kita ialah 2 negatif 9. Itu titik minimum kita. Okey. Langkah seterusnya kamu dah boleh lakar graf lah. Kita tambah sikit lagi kat sini sampai 9 sebab kita nak tandakan titik minimum kan. 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 9. Okey, jadi kita tahu sudah kita punya paksi simetri kita di sini. Okey, buat garis putus-putus. Putus-putus. Okey, jadi sinilah 9. Ini titik minimum kita. Okey. Jadi kamu akan lukis, nanti dia akan jadi graf dia macam tu. Macam itulah graf dia. 5 sampai titik minimum ni. Lepas jangan lupa dia mesti kena yang ini, dia mesti kena negatif 5 pintasan Y. Sampailah negatif 1. Okay, jadilah graf kamu. Jadi untuk jawab soalan 2 dengan soalan B, kita dah ada jawapan kat sini. Jadi kita tahulah sudah. Soalan B1 persamaan paksi simetri. Jadi kita tahu sudah ini paksi simetri 2 kan. X sama dengan 2. Itulah persamaan paksi simetri kita yang ini. Tengah-tengah ni. Dan nilai minimum bagi fx. So pun kita dah cari. Dah ada jalan kita kat sini. Nilai minimum bagi fx ialah negatif 9. Okey. Itu sahaja. Okey, soalan seterusnya. Tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Okay. Kita dah buat tadi. Kita tahu macam mana nak cari. Sebelum kita cari titik minimum ni, kamu kena cari dulu persamaan paksi simetri. So, kita tahu macam mana nak cari paksi simetri kan. X sama dengan negatif B per 2A. Okay. Cari dulu ini, baru kita dapat cari titik minimum. Sebab ini cari X dulu kan. Jadi masukkanlah X sama dengan negatif B. B kita ialah 2. Positif 2. Per 2A. A kita ialah 1. So kita dapatlah sama dengan negatif 1. Persamaan paksi simetri kita negatif 1. Lepas tu nak cari Y dia. Masukkan dalam persamaan tu. Fx sama dengan, bila X sama dengan negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 tambah 2 negatif 1 tolak 3. So akan dapat 1 tambah negatif 2 tolak 3. Guna kalkulator ya. Kamu akan dapat negatif 4. Ini dah sama dengan Y lah ni. Y dia fx tu sama dengan Y. So terdapatlah titik minimum sama dengan negatif 1 X dia Y negatif 4. Itu untuk soalan A. Okey. Kita nak jawab B. Seterusnya, lakarkan graf bagi fungsi kuadratik fx x kuasa 2 tambah. Okey, disuruh lakar terus. So, ingat juga macam tadi. Langkah 1, buat apa? Tentukan dulu sama ada graf tu senyum ke sedih. Tengok A dia. A dia positif, so graf kita senyum. Okey. Langkah kedua, cari persamaan. Cari pintasan X. Macam mana cari pintasan X? Gunakan kalkulator lah. Yang kita dapat begini tu sama dengan 0. So kita masukkan saja mod 1. Tekan ini. Tekan 2.
A 1 sama dengan B 2 sama dengan C negatif 3. Kita dapat X yang pertama ialah 1 dan X kedua ialah negatif 3. Itu kita dapat. Kan? Jadi X tolak 1, X tambah 3. Okay, pintasan Y kita dah dapat. Pintasan X. Lepas tu kita cari yang ketiga ialah pintasan Y. Pintasan Y. Kita tahu sudah pintasan Y, ambil je yang belakang sini. Jadi pintasan Y sama dengan negatif 3. Okay. Langkah 4, cari paksi simetri. Ada sudah. Ni paksi simetri kita. Dan langkah 5, cari titik minimum. Pun dah kita buat. So, tinggal mau lakar. Okay, lakar. Kena agak-agak lah. Saya gunakan titik minimum negatif 1, negatif 4. Buat dulu fx dia. Sama X dia. Okey. Kosong kan? Jadi, pintasan X tu terletak 1 dan negatif 3. Negatif. Maksudnya, yang ini patutnya yang lebih. Tak apalah. Okey. 1 kat sini dengan negatif 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Agak-agaklah sama besar. Okey, macam tu kan? Kita tahu paksi simetri dia ialah apa tadi? Negatif 1. Maksudnya sinilah paksi simetri dia. Negatif 1. Kita kasih ni. Lepas tu kita cari titik minimum dia. Negatif 1, negatif 4. Kita agak-agak sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So, kita tahulah sini titik minimum dia kat sini. Gitu. Titik minimum dia negatif 1, negatif 4. Jadi, kamu boleh lukis. Jangan lupa pintasan Y dia ialah tadi negatif 3. Kat sini pintasan Y. Jadi, dia kena lalu pintasan Y tu. Lalu pintasan Y baru pergi dekat 1. Okay, satu lagi. Terus sajalah pergi dekat negatif 3 ni. Patutnya dia jadi comel tu apa tu. Dia jadi sekata. Tapi nanti kamu lukis balik ya supaya dia sekata. Okey. Okey, soalan yang terakhir. 4 samat bercadang untuk membina sebuah kebun sayur yang berbentuk segi 4 tepat ABCD. Ini kebun sayur dia nak buat. Seperti raja di bawah, diberi panjang AE sama dengan 12. Okey, dia dah bagi panjang AE sama dengan 12. Soalan dia yang pertama ialah bentuk satu ungkapan bagi luas segi 4L meter persegi dalam sebutan X. Maksudnya, luas lah. Luas sama dengan panjang darab lebar. So, jawapan untuk A ialah luas sama dengan panjang darab lebar. Panjang ini. Okay, ini berapakah ini? Ini 12, ini 4 kan? Jadi 12 tambah 4X. Ataupun 4X tambah 12. Sama je tu sebenarnya. Okay. Atau biasanya orang tulis macam ni lah. Biasa kita tulis X yang di depan. Kan? Okay, jadi luas 4X panjang darab dengan lebar. Lebar dia ialah ini. 2X tolak 5. Okay, siap. Sebab dia membentuk itu sahaja. Jadi, diberi luas kebun sayur tersebut ialah 252 meter padu. Hitung nilai X. Yang ini baru kita masukkan X. Okey, kita masukkan L. Tahu 4X tambah 12. 2X tolak 5 sama dengan luas dia 252. Okey. Lepas tu kita kembangkanlah itu. 4X kuasa 2. Okey, yang ini kalau nak buat kotak pun boleh cikgu ajar lagi buat kotak ini. Supaya kamu senang faham. 4X tambah 12. 12, satu lagi. 2X tolak 5. 2X tolak 5. Buat gitu senang. Jadi darab. 2X darab 4X. 2 darab 4, 8. X kuasa 2. Lepas tu 2X darab 12, 24X. Negatif 5 darab 4X, negatif
20x. Negatif 5 darab dengan 12 dapat berapa? Negatif 60. Kan dapat macam tu. Jadi letakkanlah di sini 8x kuasa 2. Okey. Yang ini kita tambah. 24x tambah dengan 20x. Dapat berapa? Kita akan dapat tambah 4x. Kan? Tolak 60. Lepas tu ini tolak 252 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat 8x kuasa 2 tambah 4x tolak 312 sama dengan 0. Okay, gunakan kalkulator, tekan mod. Tekan 1 untuk equation, anak panah. Tekan 2. A1 kita ialah 8. Sama dengan B ialah 4. Tekan sama dengan C ialah negatif 312. Kita akan dapat X yang pertama ialah 6. X yang pertama ialah 6. Jangan lupa masih ada kurungan dulu macam ni. Sama dengan 0. Baru membuat X sama dengan 6. Satu lagi. X sama dengan, tukar pergi pecahan. X sama dengan negatif 13/2. Jadi kita masukkan dalam kurungan X tolak 6. Dapat ditambahkan. Yang ini pun jangan lupa 2X tu mesti sebelah. Yang 2 tu pergi sebelah dulu. Sebab sini tolak jadi tambah. Okay. So kita pilih X yang mana? Okay, jadi kita pilih X yang positif lah. Yang negatif ni tidak diterima. Kita pilih X sama dengan 6. Okay, tengok soalan C. Pak Samad turut bercadang untuk memagari kawasan Belorek dengan pagar dawai bagi mengelakkan pencerobohan haiwan liar. Beliau membeli 2 gulung pagar dawai dengan panjang setiap gulung ialah 35 meter. So dia beli 2 gulung, maksudnya dia beli 35 darab 2. Kita ada 70 meter. Okey. Tentukan sama ada pagar dawai yang dia beli itu mencukupi untuk memagari kebun tersebut. So dia nak pagar yang kawasan Belorek. Ini kawasan Belorek. E, B, C, D. Okey, ni dia nak kasih pagar ni. Nampak yang coklat ni dia nak kasih pagar. Jadi nak kasih pagar, kamu kena carilah panjang ni berapa kan. Perimeter dia lah maksudnya. Kalau sini 4x, kita tahu tadi x sama dengan 6. So ini 4x, 4 darab 6, 24 meter. Sini ialah panjang dia ialah 2x tolak 5 sama. So 2x, 2 ialah x ialah 6 tolak 5. 12 tolak 5, 7. Kan? 7 meter. Yang ini pula DC 4, 6 tambah 12. 24 tambah 12 kita akan dapat berapa meter? Tambah 12. 36 meter. So itu dapat 36 yang ini. Okey. Lagi satu kita nak cari yang ni. Macam mana nak cari ini? DED gunakan teorem Pythagoras. Maksudnya sini dapat 12. Guna pen lain. Okey. AE 12. Yang ini berapa tadi? 7. Ini. Jadi untuk cari DED kita gunakan teorem Pythagoras sama dengan 7 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 punca kuasa. So berapa dapat? Kita akan dapat 13.89 di sini. 13.89. Okey. So dapatlah cari dia punya pagar, berapa panjang pagar dia. Tambah semua tu 24 tambah 13.89 tambah 7 tambah 36. Okey, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 80.89.
Soalan dia, adakah mencukupi dawai tadi? Dia kata dawai tadi berapa kita dapat? 70 meter kan? Jadi jawapan dia tidak mencukupi sebab panjang dawai kita dapat 2 darab 35 sama dengan 70 meter. Jadi cukup ke tak cukup? Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Kalau ditanya lagi justifikasi sebab beritahulah. Kerana panjang dawai ialah 70 meter. Okey, sekian. Terima kasih.